Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى قال وعن عمرو بن تغليب بفتح التاء المثنة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه atau faqassamahu, boleh baca dua, bitakhfif atau bitasydid. Fa'a'ta rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhina taraka atabu fahamidallaha ta'ala thumma athna alaihi thumma qala amma ba'du fawallahi inni la u'ti rajula wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti walakinni u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'i wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khairi minhum Amr ibn Taghlib. Qala Amr ibn Taghlib fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'ami
Rawahul Bukhari al-hala'u huwa ashaddul jaz'i wa qila ad-dajaru. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Shalihin. Kita masih lagi dalam babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi darurati. Kita masih di dalam bab pada menyatakan sifat qanaah, sifat mencukupi dengan apa yang diberi, yang dikurniakan oleh Allah, wal afafi, dan tidak meminta, wal iqtisadi fil ma'isyati, dan berusaha pada mencari keperluan kehidupan, wal infaqi, dan kelebihan bersedekah, berinfak, wa dhammi su'ali min ghairi daruratin, dan cela kepada meminta-minta daripada ketiadaan hajat darurat. Baik, kita hadis yang kelimanya, kata dianya wa an Amr bin Taghlibah, diriwayatkan daripada Amr bin Taghlib. Kemudian ya mari dulu nak baca guano tu. Taghlib tu nak baca guano, ya mari nak ajar kita nak baca nama ayah Amru ni bi fathit ta'il musannati, dibaca dengan baris atas kan tak yang bertitik dua di atas. Bi fathit ta'il musannati fawqu, dibaca dengan baris atas tak yang bertitik dua di atas. Dia gini ni sebab zaman dulunya huruf hijaiyah ni dia tidak ada titik zaman dulu. Zaman asal dulunya, huruf hijaiyah ni dia tidak ada titik. Ba, kota, kau tak ada. Jadi nak kata tak ko, tak ko boleh berlaku. Jadi sebab tu dia jaga. Musannah artinya bertitik dua. Fauqu di atas. Jadi baca mana? Tak. Jangan baca salah. Ni. Tu. Yang meletak titik ni ialah Imam Ahmad Al-Farahidi. Seorang tokoh ulama. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi kalau kira kena daripada Nabi belaka ke nyanyo kat kita, tak nak baca kan. Ni dalam video ni ada hak gagal pula ni. Seorang ustaz dia tegur orang lepas maya kata alhamdulillah. Ada terbaru pula, tak boleh kata alhamdulillah. Tak boleh ayat. Sebabnya bukan tepat dia kata. Lepas maya ni kena kata astaghfirullahalazim. Itu hak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul sungguh. Hak daripada Nabi sungguh, bukan kita nafi. Tapi moga lepas maya ni jangan kata alhamdulillah, nak ketuk pun tak apa. Kau kena ada dalil juga. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Prik ketuk, sudah awak bid'ah dalalah lah. Bawa tak ada pernah diajar oleh Nabi lepas maya tu ketuk. Memang dah. Itu ni. Dah perutku tak tahan. Kalau ketuk sebelum beri salam, ke batas maya. Tahan tu gak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum prok ketuk lega ya. Lepas tu bid'ah dalalah gak ni payah sikit, main yang Wahabi ni payah sikit. Sebab bagi dia bid'ah tu satu saja. Bid'ah dalalah laka. Jadi sebenarnya memang betul isu bid'ah ni tidak ada orang panggil bahaya besar. Tak. Memang betul suku. Kalau bid'ah tu difahami seperti mana ulama ahli sunnah wal jamaah faham. Mana bid'ah ni secara ijma'nya terbagi dua. Ada bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ada bid'ah sayyi'ah atau mazmumah atau dalalah. Selesai. Kalau faham lagi tu selesai. Kalau nak jadi kemah lagi secara tafsirnya ada 5. Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah, bid'ah jaizah. Ada 5 bid'ah. Kalau kita kata bid'ah tu nak jadi hukum, bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunat, bid'ah haram. Itu secara tafsir. Siapa kata?
Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Dia ni seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i digelar dengan Sultanul Ulama, sultannya bagi sekalian ulama, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Dia bagi bid'ah ni sampai 5 dah. Nah, mana dengan hukum dia? Apa? Bid'ah tu bukan hukum. Apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Berat mu sini. Hukumnya bukan bid'ah tu bukan hukum. Nah, bid'ah tu maknanya makhtara'a ala ghairi misalin sabiqi. Perkara yang direka-reka tanpa ada contoh yang terdahulu. Itu dia panggil bid'ah. Itu dah. Jadi Tuhan dia buat langit bumi ni bid'ah. Badi'us samawati wal ard. Dia buat langit bumi ni tak ada contoh. Tak ada kata buat bumi tiru mustari ke, buat bumi ni tiru planet Namek ke, planet Pluto ke apa. Tak ada. Nah, bumi ialah bumi. Tuhan buat reka betul-betul. Nah, itu. Tak ada orang panggil tiru plan tu plan ni, tengok hak tu ke, buat cuba hak tu. Dah. Tuhan ni betul-betul badi'us samawati. Tuhan hak reka betul-betul langit dengan bumi ni. Dia hak buat pencipta asal. Tak ada duk tiru contoh sebelum daripada dia, tak ada. Itu dia panggil bid'ah. Reka betul-betul tanpa ada contoh yang terdahulu. Itu. Jadi kalau difahami bid'ah dengan makna sesak belaka, sayyi'ah belaka, jahat belaka, mazmumah belaka, dicela belaka, memang bahaya. Memang bahaya. Itu jadi bawa orang ke neraka belaka. Orang sudah semaya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Ente bid'ah ni. Apa maksud dia bid'ah tu? Sesak ni, ke neraka ni. Jadi lagu tu. Tak bahaya lagu tu. Kalau kata ente bid'ah, bid'ah apa? Bid'ah mandubah. Bid'ah sunnah. Tak apa? Tak ada apa? Tak boleh kau nak kata alhamdulillah. Hak teruk lagi tak boleh baca Fatihah langsung lepas maya ya. Tak boleh baca langsung Fatihah lepas maya. Sebab apa? Sebab alasannya pertama Nabi tak buat satu. Yang keduanya banyak dah ke baca Fatihah lepas maya ya. Doleh. Jadi lepas maya boleh baca Fatihahnya. Wih, pelik otak hok ni. Tak boleh sebab apa? Sebab banyak dah baca Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat dah baca Fatihah. 4 kali baca dah dalam qiyam. Nak baca wak gapo lagi lepas mayanya ya. Weh. Lepas tu kalau mun tasbih boleh pula. Ilahana rabbana subhanallah. Duk tasbihnya. Banyak kali dah ke rakaat tu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Dah banyak dah kan? Duk doanya ada juga doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Berat ni orang panggil otak-otak bahasa jen sombaan tu orang panggil. Pergi tegah benda hak tak perlu dia tegah. Nak cegah, nak marah, nak larang ni benda mungkar. Ya? Tu. Apa? Hak Nabi sabda tu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Itu baru tahu. Man ra'a minkum munkaron, mana-mana orang dari yang melihat kemungkaran di kalangan kamu. Tengok mungkar apa mungkar? Ma haruma bi ijma'i. Benda hak dia haram dengan ijma' ulama. Cuba cari dari mana-mana kita ada dak ulama haram baca alhamdulillah lepas maya atau baca Fatihah lepas maya. Tak jumpa. Dalam mana-mana kita tak ada kata haram baca bismillah, haram baca alhamdulillah lepas maya. Tak boleh, mamnu'. Haram. Siapa dia baca alhamdulillah lepas beri salam lepas maya, nerakalah jawabnya. Ada gitu. Baca Fatihah lepas maya, nerakalah jawab. Ada gitu. Tak ada. Maka benda tu bukan mungkar. Nak marah, nak cegah buat apa? Tu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi bagi salam, lanjut wage. Ya sungguh mungkar lah, muka buka aurat ni. Wajib tutup aurat. Gitu lanjut, cak kain cak keluar duk lanjut. Melopak-lopak ya atas surah atas masjid dengan belanja gitu. Baru kita boleh cegah. Hei, aurat ni tutup. Haram buka aurat.
Ha? Yajibu satrul aurah, wajib tutup aurat. Ha, tu baru boleh kita cegah. Dia kata alhamdulillah apa? Dia rasa syukur sebab apa? Tuhan wi nikmat boleh negak ke orang panggil 3 rakaat sembahyang maghrib. Dia kata alhamdulillah. Nah, lepas tu dia takut pula, takut tak sempurna orang panggil apa dia buat. Maka dia kata astagfirullah. Dari sifat pun memang comel dah. Nah, apa? Yakni rojak dan khauf. Nah, dia hipung dua-dua. Tapi payah. Jenis orang wahid. Sebab apa? Dia kata Nabi tak ajar. Nabi tak buat. Itu bukan dalil. Nah, dibaca oleh kitab Tahqiqul Bid'ah. Tahqiqul Bid'ah nak cerak apakah itu bid'ah. Tu jelas. Banyaklah hak Nabi tak ajar, sahabat gi buat. Banyak sangatlah. Jadi boleh pergi tegur. Tak boleh dia kata. Sunnahnya astaghfirullahalazim. Lepas tu kalau kata alhamdulillah bid'ah. Kalau bid'ah di sisi awak, bid'ah apa? Bid'ah satu saja, dalalah. Bahaya lagu tu. Tetapi saya tak kata orang kata alhamdulillah masuk neraka. Belik pula situ. Sedangkan awak ni faham bid'ah ni satu saja. Bila bid'ah sayyi'ah, mazmumah, dalalah, maka awak faham kata bid'ah dalalah sebagaimana hak Nabi sebut gak wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, tiap-tiap bid'ah tu sesat, tiap-tiap sesat tu masuk neraka. Kita pun terima hadis tu juga, tapi kita ambil syarah ulama. Tiap-tiap tu dengan makna kebanyakan. Kullu situ bukan dengan makna jami' tapi majmu'. Bukan sekalian bid'ah tu sesat, bukan, tapi kebanyakan. Itu majmu'. Sebahagian besarnya bid'ah tu ialah sesat. Barulah semua sesat tu masuk neraka. Itu pun kait kalau tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau sesat tu tak sampai ke tahap kufur, serta Tuhan ampun dah pula, masuk syurga ke? Kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Lain tu. Lain. Nah, jadi kalau hak sesat tapi tak sampai ke tahap kufur, takdirnya Tuhan ampun, masuk syurga. Masuk syurga ke? Tuhan ni nak ampun sekalian dosa. Mereka dosa orang yang mensyirikkan dia je. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali ampun orang yang mensyirikkan dia. Mana orang yang i'tiqad dalam hati ada zat seumpama zat Allah, seperti zat Allah, syirik. Ada sifat di orang lain yang seumpama sifat-sifat Allah, syirik. Ada di orang lain perbuatan seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekah pada manfaat atau mudarat, syirik. Itu mana syirik. Makan nasi, i'tiqad nasi bagi kenyang, syirik. Kabeh. Kerana nasi dapat kenyang, tabiat nasi memberi kenyang, syirik itu. Ini kufur. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa i'tiqad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat dia atau kerana dia kita dapat manfaat mudarat, maka kufur i'tiqad lagu tu di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kufur. Telah penadol 2 butir, i'tiqad kerana penadol kita dapat sembuh, atau tabiat penadol memberi sembuh. Kabeh duduk dalam ekon, i'tiqadnya kerana ekon kita dapat sejuk, atau tabiat ekon memberi sejuk. Kufur. Duduk dalam kipas berangin, kerana kipas kita dapat angin. Tabiat kipas memberi angin, tabiat lampu memberi cahaya terang, kerana lampu kita dapat cahaya terang. Kufur, jangan main-main. Ini. Ataupun dia kata bukan tabiat lampu, tabiat kipas, atau bukan kerana lampu, kerana kipas, kerana penadu, kerana makan, kerana air, bukan. Tapi kita dapat kenyang kerana Allah Ta'ala telah jadikan pada makanan, pada nasi itu power yang mampu memberi kita kenyang. I'tiqad lagu ni kufurnya khilaf ulama. Setengah ulama kata kafir lagi. Tapi kau tu marjuh, lemah. Kau yang rajih tak kufur, bid'ah dalalah, sesat.
Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang ikut lagu tu bid'ah dalalah. Itu baru bid'ah dalalah, sesat. Maka kalau sesat, adakah seorang itu kufur? Dah. Dia tidak takzibur rasul wa takzibu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Bukan dia mendustakan nabi dan bukan dia mendustakan apa yang dibawa datang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam daripada urusan agama yang diketahui dengan secara mudah, bukan. Tu maka dia kufur ke? Tidak. Hanya dia sesat saja. Maka masuk dalam ampun Allah lagi. Masuk dalam ampun, kau tak kafir lagi. Tu lagu tu ni. Habis itu. Jadi jangan ingat kita kata apa hak Nabi tak buat ke, tak boleh kita buat. Tak ada gitu tu. Dalam Quran kata ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa hak Nabi bawa datang, kamu ambil semampu kamu. Apa yang dicegah oleh Nabi tu baru mu tinggal berhabis. Tuhan tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang tidak diperbuat akan dia oleh Nabi, jangan kamu buat. Tu tak ada lagu tu. Jadi bukan hujah tu. Apa hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Bukan gitu. Apa hak Nabi tak buat, belum tentu kita boleh buat. Belum tentu kita tak boleh buat. Betul? Tengok benda tu apa? Ada larangan tak? Ada suruhan secara umum dah. Ada larangan secara khusus dah. Kalau tak ada, maka kembalilah orang panggil yabqa ala umumi, dikekalkan di atas keumuman. Nak kata alhamdulillah. Lepas maya dah tak ada apa nak ketuk boleh. Tak ada apa. Tak batas maya dia. Tak dosa bahkan. Dia nak rasa syukur ke Tuhan, kata alhamdulillah. Dia rajak dengan Tuhan, dia harap ke Tuhan. Dia rasa takut, khauf, dia kata astaghfirullahalazim. Tak ada apa, boleh. Jadi benda lagu tu bukan isu, tapi nya kutip jadi isu. Bodoh molek. Isunya lah ni hak besarnya ialah minyak masuk daripada RM20 turun kepada RM40, RM50. Hak tu baru hak kita kena kutip kecil. Nyanyi kau ayat jelata ni. Tu baru betul kalau nak buat jadi isu pun. Ni kata alhamdulillah pahmaya pun jadi isu. Habis. Jadi kerana dulunya tak ada titik, sebab itunya kitab dulu dia sebut sasa. Nak baca guano, nak baca baris pun takut kita pergi baca tulak ke, tirluk ke, boleh baca belaka tu. Tu sarlik ke, boleh belaka tu. Jadi dia kata bifat makruh hal kadid baca ke tagliba ni bifat hitta'il musanna bifat hitta'i al musanati fauquh, gitu, dengan dibacakan baris atas huruf ta yang bertitik dua di atas, wa iskanil ghainil mu'jamati, dan disukun, mana dimatikan ghain yang bertitik satu. Jadi kalau ghain hak tak ada titik tu dia panggil ain. Gitu. Kalau kita orang Melayu ni ada soal lagi, titik 3 terus. Ngo memang. Orang Arab tak ada ngo ni. Orang Melayu lebih lagi ada ngo. Wa kasril lami, dan dibaca dengan baris bawahkan huruf lam. Jadi baca taglib. Baca taglib. Habis. Amr ibn Taglib diriwayatkan daripada Amru anak laki-laki Taglib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Taala daripada Amr ibn Taglib. Dia kata gimana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin, didatangkan dengan harta. Jadi satu hari orang bawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, atau sabyin. Sabyin mana rampasan. Ni orang panggil syakkur rawi. Perawi dia di syak. Syakun minar rawi, dia panggil syak daripada perawi,
Yasya' perawi hadis ni Yasya' Amru bin Taghliq ni kata mal ke sabi. Nah, sama ada harta ke atau rampasan. Tu. Dan tu orang panggil syakun minar rawi tu. Syak daripada perawi. Faqasamahu. Faqasamahu baca bit takhfif. Nah, ataupun harus juga kita baca dengan tasydid. Faqasamahu. Nah, boleh baca dua tu. Faqasamahu, maka membahagilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, akan mal, akan harta ataupun sabyin tadi tu, akan rampasan, harta rampasan perang tu. Tu Nabi bagi kepada sahabat-sahabat. Baik. Fa'ata rijalan, maka memberilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta atau rampasan perang tadi tu, rijalan, akan beberapa laki-laki, wa taraka rijalan, dan Nabi tak bagi harta tersebut akan beberapa laki-laki yang lain pula. Jadi bukan Nabi beri belakang semua dak. Ada orang hak Nabi beri, ada orang hak Nabi tak beri. Tu maknanya wa taraka rijalan, mana Nabi meninggalkan, mana meninggal beri lah, tak bagi pada beberapa laki-laki yang lain. Tu. Fabalaghahu, maka sampailah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallazi, bahawasanya orang-orang yang rijal tadi, beberapa laki-laki, taraka, yang Nabi tak bagi. Nabi tak bagi, taraka ay tarakahum lah, Nabi tinggalkan memberi harta kepada mereka itu. Atabu, mana atabu ni maknanya mencela lah. Tak puas hati, tak puas hati. Ini ada dah di zaman Nabi itu. Dalam hadis yang lain, kalau tengok dalam hadis tentang khawarij, hadis tentang khawarij di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada dah satu kelompoknya, bila Nabi bagi harta rampasan perang ni, Nabi ada bagi kepada orang tu, kepada orang ni, lepas tu Nabi tak bagi kepada orang tu, orang ni. Lalu mari satu orang, nama apa tak ingat dah. Nama apa ingat tak dalam hadis tu? Dia kata kan Nabi, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Oh, berani berlaku adil, hai Nabi Muhammad, sesungguhnya mu ni tidak adil. Ada dah sama itu khawarij. Lalu Nabi kata, kalau aku sendiri tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Saya nak omang ngetak gigi dah, nak buka keris, nak bunuh. Saya nak omang ni bekeng omong ada tu ni. Tapi Nabi lagi. Lalu Nabi kata apa? Saya khruju min dhi'i hadza, selagi akan keluar daripada ni, dhi'i hadza ni maknanya kepala orang ni, nak keturunan orang ni, daripada kelompok orang ni hak kata ke Nabi berlaku adil olehmu, hai Nabi Muhammad, kerana sesungguhnya mu tidak adil ni, qaumun, satu kaum. Yang mana kaum tersebut ni ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Ni baru tumbuh gigi ya, baru tu gigi baru tumbuh, baru masuk Islam je baru. Kita kata bodoh otak-otak mereka ni, kepala otak mereka ni tak cerdik. Sahabat Nabi tu je kau tu kafir lagi. Tengok, Sayyidina Ali tu kafir, Sayyidina Muawiyah tu kafir. Paling Islam dia, paling Muslim sekali. La hukma illa lillah. Dia pacak kitab Quran di kepala tombak. Dia kata tidak ada yang berhak menghukum melainkan Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Walaupun dia Sayyidina Ali, walaupun dia Sayyidina Muawiyah, walaupun dia Amr bin al-As, walaupun dia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka tu sahabat, kibarus sahabat, tapi mereka kafir semua. Hebat gitu.
Yaquluna bi kalamin khairil bariyah. Mereka tu bercakap dengan kalam sebaik-baik kalam. Apa? Qala Allah, qala Rasul. Tu qala Allah, qala Rasul. Jangan main. Ini khawarij. Tu. Tapi Nabi pesan, idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau jumpa dengan orang lagu ni, maka bunuhlah. Apa bunuh sini? Yakni tu mujadalah lah. Berdebatlah dengan mereka dengan ilmu. Biar mereka tu sedar bahawasanya pemikiran mereka tu salah dalam menanggapi urusan agama. Tengok Nabi sendiri boleh je kritik. Mu tak berlaku adil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu khawarij ni. Saya tak berapa ingat hadis tu boleh je sebab hadis dia tu banyak. Hadis tu berapa banyak orang panggil lafaz-lafaz yang berbeza, tapi ceritanya lebih kurang sama. Iaitu ketika mana Nabi bagi harta rampasan perang, lalu ada hak Nabi bagi, ada hak Nabi tak bagi. Maka dalam hadis hak kita baca ni, fa balaghahu annallazina taraka atabu. Maka telah sampailah akan Nabi bahawasanya orang hak Nabi tak beri harta tadi tu atabu. Mereka ni saling mencela lah, tak puas hati lah, kita kata tak puas hati lah, gitu, tak puas hati dengan cara Nabi SAW bagi tadi tu. Mereka tak dapat, bapa orang lain dapat. Fahamidallaha, maka Nabi pun ucap puji ia Nabi akan Allah. Nabi khutbah. Bila Nabi dengar kata ada orang tak puas hati, lalu Nabi SAW pun berkhutbah. Fahamidallaha, maka memuji oleh Nabi akan Allah. Thumma athna alaihi, kemudian memuja Nabi di atas Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuja orang panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau fahamidallaha bi awsafil jamali, kalau athna alaihi bi awsafil jalali, memuji Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat kecantikan Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala, memuja Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Lalu Nabi pun kata, amma ba'du, adapun kemudian daripada puji-puja kepada Allah Ta'ala tadi tu, fa wallahi, maka demi Allah, Nabi bersumpah. Fa wallahi, maka demi Allah, ini sesungguhnya aku la'u'tir rajulah, aku beri, pastilah aku berikan harta tadi tu akan satu orang laki-laki, tak kira lah, satu orang laki-laki, wa ada'ur rajulah, dan aku tinggalkan, mana aku tidak berikan kepada beberapa orang laki-laki tadi tu. Wa ada'ur rajulah, dan aku tinggalkan memberi harta tu akan satu orang. Nabi kata memang aku beri pada satu orang dan aku tinggalkan memberi pada satu orang. Betul? Wallazi ada'u, dan bermula orang yang aku tidak beri harta tadi tu, ahabbu ilayya minallazi u'ti, aku lebih cinta dibandingkan dengan orang yang aku bui. Ini kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cerdik sungguh. Dia pandai pujuk. Nabi pujuk. Sesungguhnya orang yang aku tak bui harta tadi tu, tak bui rampasan harta, rampasan ke harta, tak kira lah, orang tu lebih aku cinta berbanding dengan orang yang aku bui. Tu. Walakin ni, dan akan tetapinya,
Ni bahkan maknanya. Bahkan orang panggil idrak intiqal ni. Walakin ni, bahkan akunya u'ti aqwaman, aku berikan harta tu kepada beberapa orang ni, beberapa puak ni, lima kerana barang, kerana perkara ara yang aku lihat fi qulubihim, di dalam hati-hati, jantung hati mereka itu kaum ni, minal jaza'i wal hala'i, daripada keluh kesah, tu rasa sombak. Nah, hala'i ni apa? Ya. Dalam setengah riwayat ad-dhala'i bid-dhadi al-mu'jamati, dengan dha yang bertitik satu di atas. Mana cenderung, mana al-mailu wal a'jaju, wal a'wajaju gitu. Maknanya kecenderungan hati tu tak boleh tengok pitih. Nah, orang ni ada juga lagu tu. Nah, ada orang hak bila tengok pitih tak berasa bergapo. Tengok pitih pun tengok, supaya tengok putus kayu gitu. Nah, tengok duit pun tengok, tak berasa bergapo. Ada orang lagu tu. Tapi ada orang yang tak boleh tengok duit ni. Debar pelik. Dia ni Ailia pun titik tak sudah. Dia ni. Orang lagu ni jangan duk pilih jadi AJK masjid ke JK surga. Bahaya tu, tu dia tak boleh tengok tabur masjid tu. Tu je bunyi pelik. Tengok PT, wah banyak dia pelik. Tu orang panggil al-jaza'i wal hala'i. Mana? Keluh kesah, cenderung hati tu nak ke duit. Bolak putih mata tengok ke PT. Tak kelik. Yalah tu. Al-jaza'i wal hala'i. Nak buh bahasa mana? Itu lagu tu. Jadi Nabi cerita, Nabi kata, fa wallahi, demi Allah, inni la'u'ti rajula wa ada'ur rajula. Memang sesungguhnya aku bui harta ni akan satu orang dan aku tak bagi akan satu orang. Wallazi ada'u ahabbu ilayya minallazi u'ti. Dan orang yang aku tak bagi harta tu, orang tu lebih aku cinta berbanding dengan orang aku bui. Sebab apa? Walakinni, bahkan sesungguhnya aku u'ti aqwaman, aku berikan harta ni pada beberapa orang ni, lima arafi qulubihim minal jaza'i wal hala'i, kerana barang yang aku lihat dalam hati. Nabi boleh tengok dalam hati orang. Boleh tanggung dengan hakikat kan? Mana Nabi nampak sungguh hati orang tu? Boleh? Itu ni. Atau kita tanggung di atas jalan majak pun boleh. Mana apa? Nabi tengok tu dengan makna ada apa orang panggil kesal wajah seorang tu, melambangkan apa yang dalam hati. Sebab kadang-kadang orang ni tak boleh berlakon. Dia tak boleh berlakon. Dia nampak ya. Allah, orang nak bagi duit tak apalah. Tak apa. Tak apa tu kan orang buat. Gapo ni? Allah, susah lah pula dia. Dia nampak orang panggil gapo di zahir tu. Az-zahir tadullu 'alal batini. Zahir tu menunjukkan apa adalah batin hati seorang. Itu. Boleh jadi gitu. Boleh jadi atas jalan majak. Maknanya apa? Jadi nampak zahir seorang tu. Mana? Tengok kopi tih ke harta orang bawa depan Nabi, duit banyak, harta banyak. Tengok tak kelik, titik alio tak. Nabi pun tengok. Hak ni berahi weh. Ni hak ni selia weh. Ataupun dak, wak tak tahu ya. Tak tahu dia ni. Wak tak tahu zahir tu nampak tak sukalah ke harta ni. Nak kuih dengan kaki gitu ya. Apa duit ke? Ni. Tapi Nabi nampak sungguh lah hati orang tu. Dalam hati, ya Allah, bolehlah aku duit dia. Tu nok tapi tak tunjukkan muka. Ada orang gitu. Tu. Biasa manusia kan? Allah Ta'ala wui gitu kita ni. Dalam Quran tu sebut, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tu hawi ke manusia ni memang. Tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta ia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Iya sungguh. Tak kita tak cinta ke harta. Kalau orang tak cinta ke harta memang hebat sungguh lah. Dia tak ada bank dia. Duit dia lepas gitu depan rumah. Kata dia punya tinggal anak koci gitu. Siap sebut. Siapa nak ambil. Aku tak apa saya mana ke harta aku. Rumah dia pun. Siapa nak hidup rumah aku tak apa.
Tak saya mana ambil nak lelong tak apa. Hai berat lagu tu. Neh, bukan orang lah tu. Nah, orang tu memang Allah Taala gau dalam roh. Dalam roh dia, dalam jiwa dia, dalam diri sebenar-benar diri dia memang cinta pada harta. Hubbul mal. Kemudian kita pula yang kena mujahadah. Nah, kena berlawan dengan nafsu hubbul mal, cinta pada harta tu. Biar orang panggil kena tempat dia. Nah, kena tempat dia. Jangan cinta siapa zakat pun tak keluar, sedekah pun bakhil. Nah, tambah, nak ini duitku, ini hartaku, ikut ku. Siap lagu tu. Nah, berat dah lagu tu. Nah, cinta harta dengan makna kita selalu ke orang panggil tidak mahu harta kita tu dibazirkan, digunakan pada perkara yang tidak manfaat pada agama, apatah lagi membawa kepada dosa. Tu baru tu. Nah, pinjam kereta nak gimana? Nak pergi disko. Hei, jangan. Ku saya kereta ku ni untuk saya neraka mula ke. Nah, tu tak apa gitu, tak apa. Tu mana kita cinta ke harta kita tu? Faham? Cinta supaya tidak digunakan kepada perkara yang maksiat. Nah, bagus tu. Kena guna. Mana kita nak buat hubbul mal 100%. Payah boh. Nah, bukan nabi kita ni. Nabi tak apa Jabri turun. Nah, belah dada. Nah, cuci hati. Kita Jabri mana turun nak belah dada? Malikil maut turun, bukan belah dada cabut nyawa. Nah. Maka hubbul mal ni memang duduk dalam diri kita. Maka kita hak kena mujahadah. Alawan cinta pada harta tu biar kena pada tempat. Mana? Jangan bazir, jangan guna untuk perkara yang tidak berfaedah, apatah lagi guna harta perkara yang maksiat, tambah dosa. Tu kita sayang harta kita, jangan. Adapun untuk apa? Untuk sedekah, untuk belanja anak bini. Hak tu disuruh. Ni dia dengan anak bini pun kedekut. Jangan kata anak bini, diri dia sendiri yang kedekut. Spender dia soyak situ sampai ke mati pakai hak spender koyak tu. Boleh pakai lagi biar jolo tu bit low. Boleh pakai. Kedekutnya. Jangan ke anak bini diri sendiri pun yang kedekut. Ni berat ni. Tu. Al-bakhilu aduullah. Orang bakhil kedekut ni ialah musuh Tuhan. Bahkan musuh makhluk nah. Walau kana alima, sekalipun dia orang alim. Orang bakhil sungguh. Jangan kata musuh Tuhan, semut pun tak ambil kiri rumah dia. Gula tu tutup kemah. Semut ngiling Allah tak boleh. Semut pun tak ada rumah dia apa. Kedekut ni. As-sakhiyu habibullah. Orang pemurah ni kekasih Tuhan. Bahkan kekasih makhluk Tuhan. Semut suka duk rumah dia, duk mengurung, kata baik sungguh. Dia sengaja butek gula letel kat, buat tupas-tupas sikit apa. Semut ayo rezeki aku kata bagus. Baik sungguh. Semut pun kasih orang yang pemurah, walau kana jahilan, walaupun dia orang jahil. Ya sungguh. Tengok. Habis. Jadi nak cerita katanya sifat cinta ke harta ni memang orang panggil nafsu Allah Ta'ala gau dalam diri kita dah. Tak boleh kita nak buat 100% tak boleh. Cuma sikit sebanyak lah. Ada orang banyak dia turut. Pitih tu juta-juta lah kau bank. Boleh beli kapal terbang, boleh beli helikopter, tapi tak cukup lagi. Tak genak lagi. Nak lagi projek tu, projek ni. Pondok pun dia kaut lagi projek. Tak cukup. Cukup bila? Mapuh lah kubur apa khabar? Ni. Tu sebab tu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sungguh celaka orang yang takasur. Takasur itu berlomba-lomba pada dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takasur. Takasur mana berlomba-lomba untuk ketinggian dunia. Itu takasur. Tuhan kata celaka orang berlomba-lomba pada dunia hatta zurtumul maqabir, sehingga dia giziarah kubur. Dah sama ada giziarah kubur tika hidup. Tapi kalau giziarah kubur tika hidup pupuk kita memang tika tu lah ingat kematian, tengok ke kubur tu kan. Lepas tu dak lah.
Sebab tu saya sangat suka kalau di di Surabaya tu, di Bukit Surabaya, di bukit Gunung Bromo tu. Bromo ke apa? Ada gunung berapi tu. Bukit Bromo memangnya. Bawah tu, turun bawah sampai bawah sekali tu, kat jalan tar biasa tu, dia ada satu pintu gerbang besar, dia tulis rumah masa depan. Tu hak molek ni. Rumah masa depan. Bawah tu tak ada rumah, kubur belaka. Tu baru kena. Sebab tu kalau moleknya tanah perkuburan kita tukarlah. Tak suruh tulislah tanah perkuburan. Tak ingat mati. Tulis rumah masa depan. Barunya khabar sikit for kita. Tulis rumah masa depan agak. Aduh. Rumah masa depan kita bersama. Barulah ya sudah. Bawa kereta puasa di Bulu Romo ni. Takut mati sikit. Duk tanah perkuburan. Kita orang hidup lambat lagi. Duk main lambat lagi tu. Kabar-kabar sesak nafas duk buat kereta apa keras situ. Kubur dah lambat apa? Itu. Jadi walakinni u'ti aqwaman lima arafi qulubihim minal jaza'i wal hala'i. Bahkan sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berikan harta ni akan beberapa kaum ni kerana barang yang aku lihat di dalam hati-hati mereka itu daripada keluh kesah dan kecenderungan pada harta. Boleh jadi dua. Boleh jadi secara majak, Nabi tengok muka tahu dah az-zahir tadul anil batin. Boleh. Atau dengan secara hakikat, mana? Walaupun zahir tu wak kerah, tak suka harta. Wak pongo, tengok orang hala duit. Apa ni? Putu kayu ke? Tak kena duit. Ni kerah. Tapi Nabi nampak dalam hati orang tu keluh kesah, dodak debar. Bolehlah aku duit ni. Tu dah. Sungguh. Sudut kaya warok lah. Rembah duit tempat tu dem ustaz. Ngangus lalu. Allah tak usah kat. Dah. Tak usah kata tempat ni. Beza sikit je. Sini 120. Tempat lain 150. Sakit perut dah sini ni. Tu email telefon. Mana ustaz tak mari ke kuliah ni? Sakit perut sakit perut sini. Denu tak sakit perut. Mana 450 tak sakit perut. Bon nak pergi 150 orang telefon pula. Ustaz, kuliah Pak Ambo? Berapa? 200. 450 sakit perut dah. Tambah sikit 50. Sakit perut selalu dah. Baru 50 je baru. Ustaz rebah tak kira. Serba besar kau janggut panjang, kau hitel pa tadai. Pitih ni jatuh lah. Tu lagu tu. Mereka kena ada sifat istiqamah. Tu. Tu. Dia kata bakali tu ustaz sebulan sekali dulu, sebulan 2 kali. Bukan. Jangan tuduh lagu tu. Sebab sini lambat, kita terima je. Sini baru dia kata sebulan sekali dulu ustaz. Waktu tak kira kosong gitu. Tak kira kita duduk depan TV. Orang minta kita bawa gomos selalu lah. Tu bukan sebab duit dah. Tak ada kaitan. Wa akilu aqwaman. Ya. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khairi. Wa akilu, dan aku serahkan. Mana wa akilu ni, mana ufawidu lah, aku serahkan. Aqwaman, akan beberapa kaum, akan beberapa puak. Di kalangan sahabat Nabi lah. Ila, kepada ma barang ja'alallahu, yang telah menjadilah oleh Allah Ta'ala fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka itu. Apa Allah Ta'ala jadikan dalam hati mereka itu? Bayan pada kata ma, minal ghina wal khairi, daripada kekayaan. Kekayaan. Kekayaan sini maknanya tidak berhajat. La yahtaju ilal mal, tak berhajat pada harta. Itu diddul faqri dia panggil. Lawan bagi berhajat. Wal khairi, dan kebaikan.
Jadi hak Nabi SAW tak bui itu sebab Nabi tahu dalam hati orang-orang hak Nabi tak bui itu ialah orang-orang yang telah Allah Ta'ala jadikan jiwa dia tu terkaya daripada harta. Mana tak berajak ke harta. Tu. Dan nak kepada hak lebih baik daripada harta, iaitu akhirat. Nah, ada orang hak Nabi tengok lagu tu. Berertinya hak tak puas hati tu bukan hak ni. Itu lagu tu. Orang lain tu. Fok-fok khawarij tadi. Nah, dianya Nabi buidah, tapi sikit. Tak serupa dengan orang lain. Nak ni orang lain banyak sikit pada dia. Sebab dia kata i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil Nabi Muhammad. Mu tak beradil ni. Orang ni membui 10,000, aku 5,000 je. Mana boleh aku ni? Nak ni. Hak lagu tu. Jadi sahabat Nabi, jangan kita kata sahabat apa ada juga tak puas hati dengan Nabi. Dah. Orang hak Nabi tak bui di kalangan sahabat tu Nabi tahu. Jiwa-jiwa sahabat ni Allah Ta'ala telah jadikan kekayaan jiwa, tak berhajat pada harta. Dan kebaikan apa? Dia nak kepada akhirat lebih daripada dunia lagi. Maka sebab tu Nabi tak bui. Nabi nampak hati orang ni. Dia tak berhajat ke harta. Dia tengok harta tu supaya tengok dinding gitu. Ada sungguh. Antara lain Allahumma salli ala Muhammad. Kita Imam Syafi'i ni ketika mana sebelum dia pergi ke Madinah ngaji dengan Imam Malik, dia punya pendapat seorang ulama ni mesti kena miskin, kena sesak, kena fakir, naik kereta kacir tu pun cabut tayar 2-3 kali nak bila kau siapa tempat mengajar. Lagu tu baru ulama. Cara kita lagu tu kan, rumah macam rebaya, muak duduk sore-sore gitu bin. Lagu tu kan, pemikiran kita lagu tu. Tok guru ni tak boleh pakai kereta besar, tok guru pakai kereta besar, tengok gitu lalu dah. Lain macam dah. Rumah tok guru tak boleh besar, kena kecil, rebaya gitu ya. Kayak gitu kan kepala otak kita. Imam Syafi'i pun awal-awal dulu gitu juga yang mikir. Tok guru ni kena lagu tu. Kereta buruk, rumah buruk. Barulah ulama dia panggil ni. Zuhud. Tapi bila pergi kepada Madinah, dia tengok pelik Imam Malik ni. Kayu, rumah banglo, baju tu kemas semua, saik semua, handsome, segak semua. Nak ngajar mesti segak. Kalau tak ngaji, tak ada pakai pagoda duk menyenggeng itu dak. Mandi dulu. Sepu gapo, bedok boreh gapo, pakai baju semak, segak, barulah baru ngajar. Dia kata dalam hati dia berasa kurang senang. Sepatutnya Imam Malik ni baju lusuh, buruk, rumah kecil macam rebaya, naik kereta kacir gitu ya, duit tak ada, duk salah raut duit orang semua. Patut lagu tu tok guru. Tak puas hati. Tapi bila dia nak lanjut ke pelajaran ke Baghdad, baru pemikiran dia tu berubah. Sebab apa? Sebab bila dia nak pergi mengaji, kalau tanpa Imam Malik hok bagi unta, bagi kuda, bagi bekalan makanan, bagi duit poket, maka tak lagi ngaji dia. Tu barulah dia faham, tok guru kena kaya, dia kata. Tok guru kena kaya, tapi kaya pun tahap Imam Malik okey-okey lagi ya. Jangan kaya sangat melampau. Rupa-rupa bila pergi ke Baghdad, anak murid Imam Abu Hanifah, kalau tak silap Imam Syaibani, kalau tak silap kalau tak silap ada orang kaya teruk lebih daripada Imam Malik lagi. Mana duit duduk tangga rumah gitu ya, jadi permaidani duit, buka tu kat jijak duit selalu dah. Atau hok dahsyat lagi ya. Tu kata tak patut lagu ni, seorang tok guru tak patut kaya berdoa hari ni. Teruk sangat ni kaya. Kalau setara Imam Malik tu okey lagi, ni teruk sangat kan. Jadi dia tak puas hati, tanya, Syekh, sepatut tak boleh lagu ni kaya berdoa melampau-lampau ni, siapa duit jadi kapek tu. Siapa yang kata nak duit ambil Syafi'i ambil ambil. Nak duit ambil duduk latar tu gigi. Nak beli berapa ke? Jawabnya Imam Syaibani kalau tak silap. Kalau salah tu dicek balik. Dia kata kalau aku miskin, bagaimana aku nak lawan orang-orang yang kaya tetapi jahat?
Tu tengok. Kaya tapi jahat. Mana? Kaya buat disko, buat kelab malam, judi. Jadi oleh kerana dia kaya, tapi baik, maka dia hak akan lawan projek-projek orang jahat. Kata ni. Orang nak buat projek apa? Kelab judi. Dia hak ambil. Dia ambil alih. Saya beli tempat ni. Saya beli tempat ni. Tak jadi. Saya buat madrasah. Saya buat pondok. Saya buat surah. Saya buat tempat muzakarah. Saya buat tempat bisnes yang halal maksudnya. Supermarket yang halal. Baru boleh lawan. Kalau tidak kah? Tengok saja, doa astagfirullah saja. Astagfirullah, disko. Astagfirullah, doa astagfirullah saja. Tak ada kuasa kerana cash is king. Sebab tu cash sungguh duk telatang gitu baru ya. Oh, kata betul juga. Baru berubah secara total pemikiran Imam Syafi'i. Apa? Seorang tok guru mesti kena kaya, sangat-sangat kaya. Tu baru betul dia kata. Tu baru betul. Habis itu. Kaya dia tu tak asal hati, sebab tu piti duk latar itu kalau kita kaya tak ada piti duk latar. Duk ala bank belaka, tubik kedai kopi pun pakai jabat kedai koyok, tak suruh orang minta belanja. Awak lelak miskin. Tu kaya yang dicela. Kaya yang dipuji tu, murah hati. Tu. Tak ada rasa berapa duit. Tak ada rasa kasih berapa. Jadi ada hati orang lagu tu. Ada? Minhum, setengah daripada mereka itu. Minhum, setengah daripada mereka itu. Mereka orang yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati mereka tu kaya, tak berhajat pada harta dan nak kepada yang lebih baik daripada dunia, iaitu akhirat. Amru bin Taghlibah. Nabi sebut nama Amru bin Taghlib. Ialah Amru bin Taghlib. Dalam khutbah Nabi ni Nabi sebut nama dia. Qala Amru bin Taghlibah. Lalu berkata oleh Amru bin Taghlib. Habislah khutbah Nabi setakat tu je. Hak Amru mari cerita. Hak ni Amru sendiri pula kata. Perasaan dia bila Nabi petik nama dia dalam khutbah tu, dia kata mana? Fa wallahi, maka demi Allah, ma uhibbu, tidak aku cintai, annali, bahawasanya bagi aku ni, bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humran na'mi, lebih daripada unta merah. Humran na'mi ni makna binatang warna merah. Binatang warna merah ni unta merah lah. Unta merah ni macam kita lah ni Ferrari lah. Gitu. Ferrari ke? Warna merah. Mana hok mahal sekali. Unta binatang hok paling mahal sekali. Unta merah. Katanya Amr bin Taghlib, demi Allah, aku lebih cinta ke perkataan Nabi ni lebih daripada pemberian Nabi. Kalau Nabi nak beri ke aku unta merah sekalipun, anak lebih gitu. Kalau Nabi beri ke aku kata Ferrari sekalipun, hak tu aku tak berasa gapo, lebih aku suka hak Nabi sebut ni. Kalimah hak keluar daripada Nabi, setengah daripada orang yang Allah Ta'ala jadikan hati dia tu tidak berhajat kepada harta dunia dan nak kepada akhirat, perkara hak lebih baik, ialah Amr bin Taghlib. Maka perkataan yang keluar daripada mulut Nabi ni lebih dia cintai, lebih dia sukai daripada pemberian unta merah lagi. Itu maksud itu. Mana seronok lah, seronok. Nabi sebut lagu tu seronok. Habis ke? Nanti tak belak. Keseronokan tu memang betul. Sebab itulah Ja'far bin Abi Talib, apabila Nabi kata asbahta khalqi wa khuluqi, mu ni serupa dengan rupa parah aku dan akhlak aku, tabiat aku. Suka dia. Faraqasa Ja'far, maka Ja'far pun berjoget. Joget lalu. Suka, tak ada apa. Kerana seronok. Sama ni pun. Walaupun dia tak berjoget, tapi dia kata lalu dengan mulut dia, kata demi Allah, perkataan yang keluar daripada mulut Nabi itu lebih aku cintai berbanding pemberian unta merah. Mana? Lebih mahal daripada Ferrari lagi. Itu maksud. Habis. Rawahu, meriwayatlah akan dia ini hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Di dalam beberapa tempat
dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Satunya dalam kitabul jihad, satu lagi dalam kitabut tauhid. Kemudian dia kata al-hala'u, bermula hala'u tu huwa asyaddul jaza'i, ialah bersangatan keluh kesah. Wakila dhajaru, kata setengahnya al-hala'u tu ialah kecenderungan. Habis. Kemudian kita sambung lagi hadis yang seterusnya, wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu. Ni penting ni. Nak buat baik, nak sedekah ke apa tu, mula ke orang panggil pemberian tu dengan keluarga kita sendiri, orang hak tanggungjawab kita. Ni penting ni. Sebab ada orang yang beri sedekah ke orang lain. Sedekah ke orang lain, bini dia, anak dia baju soyak lah boh, dia betul orang lah, tak kena aku tu ni. Sepatut anak bini dulu, orang hak di bawah tanggungan dia. Itu mana wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu wallahu a'lam. Di situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.